Okay, kita pada topik remission tadi, okay? Ah, okay, thank you. So remission ni adalah keadaan di mana sebenarnya kencing manis yang kita hidapi sebenarnya boleh capai satu tahap dia terkawal sangat cantik dan dia boleh stay bertahun-tahun. Tu remission. Okay. Dan bukan semua orang akan alami remission ni, melainkan dia jaga betul-betul makanan, pantang tu, pantang ni, ubat kena ambil, insulin kena cocok dan sebagainya. Tapi penghidap kencing manis sendiri pun tahu sebenarnya kalau nak capai tahap tersebut kita perlu bagaimana? Okay. Kita perlu hadapi bertahun-tahun cara untuk kita adjust kita punya ubat, kadang bertukar ubat, okay. Lepas tu kadang insulin naikkan, insulin diturunkan, okay. Kadang apa nama ubat-ubatan terpaksa bertukar bertambah atau berkurang, okay. Tapi keadaan masih sama. Jadi kenapa begitu? Okay. Ada macam-macam faktor. Yang paling utama adalah pemakanan dan itu bukanlah perkara yang menyihatkan untuk kita, betul. Okay. Ni Pak Uthman cakap begitulah dia rasa. Okay. So by the end atau di penghujungnya kita hanya dapat masalah buah pinggang pula. Okay. Masalah apa lagi, hati kita, kulit kita, mata kita dan sebagainya. Bukan makin okey, makin tak okey. Okay. Dan juga itu pentingnya sebenarnya kita dapatkan akses kepada pendidikan kencing manis. Okay. Okey, dan untuk pengetahuan anda, di seluruh dunia sini yang kita dapat rekodkan adalah berdasarkan statistik, satu daripada individu sebenarnya menghidap kencing. Kalau 10 orang, kita boleh kira lah dalamnya ada 25 orang. Maksudnya daripada kita kemungkinan besar menghidap kencing manis. Atau memang penghidap kencing manis. Dalam ni kita ada satu orang tadi. Okay. Dan juga untuk pengetahuan anda, 90% pesakit kencing manis dunia okay, adalah jenis 2. Daripada statistik tadi, okay, kebanyakan pesakit kencing manis adalah kencing manis jenis 2. Bukanlah kencing manis jenis 1. Okay, kencing manis jenis 1 adalah kencing manis yang diwarisi ataupun genetik lah. Daripada lahir mungkin, okay, dah dapat deteksi masa kanak-kanak dan sebagainya. Okay, kita pergi Malaysia pula. Tadi kita pergi dunia kan, kita pergi Malaysia, kita kecilkan dunia circle. Okay. So, di Malaysia, okay, 3.9 juta rakyat Malaysia sebenarnya menghidap kencing manis. Okay. Statistik ni sebenarnya bertambah daripada tahun 2011 tak silap saya. Okay. So dia jadi 3.9 juta. Untuk pengetahuan anda, berdasarkan DOSM, kita dekat Malaysia ada 33 juta, 3.4 juta gitulah. Okay, bayangkan 3.9 juta ada kencing manis. Okay. Dan ini kat Malaysia, kalau nak tahu, kalau ikutkan, kita punya kadar atau prevalence rate tu, dia meningkat sejak tahun 2011. Okay. So 2011 sampai 2019 dia naik sampai 68% sebenarnya. Penghidap kencing manis tak pernah test mereka ada kencing manis. Tak pernah tahu sampailah luka, lambat sembuh. Okay. So, dan juga kemudian Perlis, yang negeri kecil tu pun Pahang. Ni yang paling tinggi lah dekat Malaysia. Okay. So, mungkin baru bagi anda. Okay. So, jadi bagi anda yang tak pernah tahu siapa yang duduk Negeri Sembilan, siapa yang ada saudara mara dekat Perlis Pahang, hati-hati. Okay. Sebab memang kat sana statistik individu kencing manis sangat tinggi. Okay. Dan nampak kat bawah tu trend dia dengan by age group ataupun prevalence, okay, anggaran sakit kencing manis berdasarkan umur meningkat. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, hampir separuh tak tahu mereka ada kencing manis. Kalau tengok kepada bar chart tu kan, okay, yang belah kanan bawah tu, okay, umur 18 hingga 29 tahun pun dah ada individu yang kena kencing manis sebenarnya. Okay. Dan dia warna hijau kat situ banyak atau lebih. Okay, yang mana dia tak tahu pun dia ada kencing manis. Sebab kita tak anggap pada usia ini kita akan kena kencing manis. Kita adalah pada usia sihat kita rasakan. Okay. Kita akan abaikan simptom-simptom dan kita takkan ambil peduli. Okay. Tapi itu sebabnya pentingnya kita bina kesedaran lah. Supaya at least lah apa yang disampaikan malam ni. Okay. Ada sedikit sebanyak kita semak diri kita kemudian untuk kita cek seterusnya mungkin pergi klinik, okay, mungkin pergi hospital untuk buat follow up sama ada kita ada kencing manis atau
tak. Okay. So selain daripada tu umur 30 ke 39 tahun ada dah disahkan, okay, sebab 30 tahun ke atas kebanyakannya mereka yang kerja semualah buat body check up baru. Tapi masih lagi ramai, okay, lebih separuh. So kalau anda umur 30 ke 39 tahun, okay, kilang ke, bos anda ke, tempat kerja anda ke, suruh pergi body check up, pergi buat je. Okay, full body check up ke. So untuk kita tahu sama ada kita ada potensi kencing manis ke tak. Okay, umur 40 ke 49 tahun, okay, lebih ramai didiagnosis ada kencing manis. Tapi masih separuh tak tahu lagi. Okay, mungkin kadar orang yang tak tahu tu lebih kecil berbanding orang yang tahu ada kencing manis. Sebab masa umur ni semua segala sakit datang. Okay, mata tak nampak, kencing tak lawas atau kata kencing-kencing lah. Okay, apa lagi? Sakit badan lah, luka tak sembuh lah. Ini yang berlaku lah pada usia ni. Okay, dan pada umur 60 tahunan ke atas, dia punya kadar lebih kurang sama macam umur kita 50-an. Okay, iaitu orang yang tahu lebih banyak berbanding tak tahu. Okay, so ini berdasarkan National Health and Mobility Survey NHMS 2019. Untuk update terbaru tak ada keluar lagi ya. So kita harap government cepat-cepat keluarkan terbaru supaya kita tengok sekarang ni macam mana rupa macam manis. Okay, harap-harap tidak menakutkan lah sebab apa? Sebab dengar-dengar lepas COVID, ramai orang imun dia makin lemah. Okay, kondisi badan dia makin berubah, okay, yang membuatkan lebih ramai individu mungkin didiagnosis kencing manis. Itu pun menakutkan juga. Okay. Jadi kalau bolehlah kita jauhkan lah. Dan yang paling sedihnya untuk pengetahuan kat Malaysia, okay, 1 daripada 5 orang sebenarnya menghidap kencing manis. Kita adalah, Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara dikatakan untuk masalah kegemukan, okay, dan juga dikaitkan juga dengan kencing manis. So itu dia masalah kita lah Malaysia. Okay, ni realiti bukan main-main realiti. Okay. So kat sini, ni dia gambaran macam mana Pahang antara negeri terbesar juga dekat Semenanjung pun mengalami masalah kita panggil individu paling ramai dengan kencing manis. Okay. Dan seterusnya, okay. So Malaysia nombor 1 dekat Asia untuk kencing manis atau masalah kencing manis. Nampak kat situ Okay. So diikuti dengan Singapura, Brunei, okay, Indonesia dan Thailand. Okay, kita paling tinggi, itu yang menyedihkan. Sepatutnya kita paling tinggi, paling banyak iklan untuk sedarkan orang tentang kencing manis. Betul tak? Okay. Tapi baru-baru ini saya menyertai satu, kita panggil forum berkenaan dengan industri lah, industri makanan, okay, suplemen dan sebagainya. Okay, di mana salah satu ahli forum tersebut juga adalah seorang kita panggil profesor, okay, ada menyimpulkan bahawa ia dah buat macam-macam untuk beri kesedaran. Kita panggil pilihan customer lah terhadap sesuatu yang lebih baik. Okay, sebab iklan terhadap makanan yang tak baik tu lagi banyak berbanding yang baik. Okay, so itu dia cabaran kat Malaysia sebenarnya dari segi kerajaan, daripada segi kita industri, okay, dan individu juga. Anda tak ada kefahaman yang lebih telus, okay, ataupun lebih terang berkenaan apa pemilihan makanan yang baik. Okay. Dan apa yang kita tahu adalah dari sebaran, daripada Facebook kan, kita cek tapi tak banyak, betul tak? Okay, kalau kita cari makanan apa saya sebagai kencing manis boleh makan, tak ada banyak information, betul? Okay. So itulah cabaran bagi penghidap kencing manis sebenarnya kat Malaysia. Okay. Berbanding negara Singapura yang lebih advance, okay, Brunei yang populasi dia mungkin lebih sedikit daripada Malaysia gitu. Okay, Indonesia dan Thailand. Okay, kalau tengok iklan Thailand pun dah tahu kan, membina kesedaran kadang-kadang. Iklan dia kelakar tapi capai pada dia punya objektif dia nak bina kesedaran. Okay, so kita pun harap Malaysia untuk Kementerian Kesihatan nanti akan datang pun bina lebih banyak lagi poster-poster yang berkaitan dengan kesedaran kan, untuk bantu kita masyarakat untuk memahami lebih lanjut. Dan di samping itu industri seperti kami jugalah kita buat aktiviti macam ni untuk tambah lagi kesedaran kepada anda. Okay, dan untuk pengetahuan anda, jadi kencing manis ni bukan main-main. So, kencing manis ni adalah satu penyakit yang membunuh sebenarnya kalau kita abaikan. Okay, so usia 40 hingga 59 tahun, kehadiran penyakit kencing manis sebenarnya dah tak dapat dikawal sepenuhnya. Okay, iaitu sehingga 78%. Okay, apa yang berlaku pada usia ini adalah kita berisiko dapat komplikasi. Komplikasi itu adalah bukan je kencing manis yang ada kat kita. Kita mungkin dapat masalah jantung, masalah buah pinggang. Okay, kita dapat masalah
kulit, okey, yang membuatkan kita punya saraf mati, okey, dan juga kita perlu amputasi atau potong bahagian anggota badan. Okey, so itu masalah terbesar bila kita ada kencing manis, dan pada usia beginilah segala masalah kencing manis kita yang tadi plus komplikasi tadi tidak terkawal. Okey, tidak terkawal. Apa yang berlaku adalah ini lebih kepada ke arah kematian. Okey. So jadi 40-an hingga 59 berbanding usia 30 ke 39 tahun. Okey. So jadi Hanifah Uthman cakap kena scan hati nak tahu keadaan sebenar. Dia kena check segala masalah liver disease, okey. Dia masalah hati tinggi pun ada, okey. Dalam usia 30-an ke atas macam-macam masalah kesihatan boleh muncul, okey. Dan ini adalah salah satu kesedaran yang saya nak cuba sampaikan kepada anda semua, bahawanya individu dengan kencing manis sebenarnya ada 3 kali ganda kecenderungan terhadap kematian akibat serangan jantung. 3 kali ganda berbanding individu tanpa kencing manis. Okay, ataupun individu yang ada masalah penyakit lain. Okay. So mengapa? Okay. So begitulah dia. Begitulah dia implikasi kencing manis. Okay. Sebab tu kesedaran tu penting. Okay. Dan juga individu dengan kencing manis juga cenderung mengidap masalah jantung di usia muda. Ini realiti ya, ini berdasarkan fakta. Okay. Jadi kalau kita ada kencing manis jenis 2, okay, detect awal 30-an, tiba-tiba kita umur 35 dah ada masalah jantung. Tidak mengejutkan. Okay. Tidak mengejutkan. Okay. Sebab itu apa yang kita bagi kesan sampingan kencing manis lah terhadap kehidupan kita. Okay. Untuk pengetahuan anda, 1/3 pesakit kencing manis jenis 2 sebenarnya ada masalah jantung. Ni apa yang dimaksudkan dalam gambar ni lah. Okay. 1/3 ada masalah kardiovaskular, okay, di dunia. Okay. So dia ada cakap lagi, in a normal cardiology practice, it is not uncommon to have as many as 2 out of 3 cardiac patients who have underlying diabetes. So ini bukanlah satu benda yang mengejutkan. Okay, 2 daripada 3, okay, cardiac patients, pesakit jantung ada kencing manis sebenarnya. Okay. Dan juga punca kencing manis, jenis 2, kita fokus kepada jenis 2. Pertama adalah dikaitkan dengan kegemukan atau berat badan berlebihan. So kalau kita ada masalah sebegini dalam usia 20-an pergi ke 30-an, kita ada obesity, kita ada overweight, okay. Berat badan kita timbang, dia nak cecah 80 kilo, okay. Tak kira lah perempuan ke lelaki, itu dah memang dah overweight lah, kita panggil obese juga, okay. So cepat-cepat turunkan, okay. Sebab bila kita tengok pada carta ni kan, ini pun adalah salah satu perkara yang kita boleh kurangkan, okay, untuk kita cegah daripada dapat kencing manis jenis, okay. So tapi kita pergi kepada punca kedua adalah central obesity, iaitu kegemukan tengah. Kegemukan tengah tu dekat mana? Biasa kita tengok individu gemuk dia nampak besar kan, daripada atas sampai ke bawah. Okay, tapi untuk pengetahuan anda, orang yang cenderung ada kencing manis tu, dia ada kegemukan tengah, iaitu pada perut dia lebih besar, punggung dia lebih besar, abdomen dia lah. Okay, muka dia macam biasa je. Okay, kadang kalau dia selfie tu kita tak tahu pun dia sebenarnya seorang individu yang obese. Dia selfie comel je muka. Okay, tapi bila dia ambil full body, itulah dia. Okay, dan macam-macam kawan-kawan kita sendirilah zaman sekarang kan, kalau boleh kan, kalau minta ambil gambar kan, dia cakap kena fokus pada part body tertentu sebab tak nak nampak gemuk. Okay, sebab tahu body bahagian tengah kita ni kadang-kadang nampak gemuk. Okay, itu kita panggil central obesity. Okay, dan juga seterusnya genetik. Okay, ni kalau dah ada genetik, maksudnya mak ayah kita, okay, ataupun adik-beradik kita memang ada kencing manis, dan lagi jenis 1, kebarangkalian besar kita mewarisinya adalah tinggi. Okay, so yang ini nak cakap tak dapat dielakkan pun ya juga. Itu sebabnya kalau kita ada masalah kencing manis bermula hari ini kita dapat detect, sebaiknya kita kawal supaya tak terlewat untuk kita elakkan anak cucu kita pun mengalami perkara yang sama seperti kita. Okay. Lepas tu punca kencing manis yang lain
adalah gaya hidup tak bersenam atau tak bergerak. Sedentary kita panggil. Dia duduk diam, kerja dia pun tak perlu beralih ke sana ke sini, tak perlu kita panggil berpeluh dan sebagainya. Itu adalah gaya hidup orang zaman sekarang lah. Dan juga gaya hidup tak bersenam bergerak ni pun bukan saja menyebabkan kita dapat kencing manis, tapi dia pun merisikokan kita punya kesihatan saraf kita, jantung kita dan sebagainya. So dia dapat dua dalam satu, bahaya tau. Sebab tu kita digalakkan bergerak, bersenam dan sebagainya. Dan masa punca kencing manis yang lain adalah pemakanan tak sihat. Senang cakap suka makan makanan tinggi gula, manis dan sebagainya, lebih garam. So semualah yang berkaitan dengan kita tahu makanan tak sihat macam mana kan. Tak nak makan sayur lah, tak nak makan buah lah dan sebagainya. Kita skip sebab apa, tak suka. Masa umur 15 tahun comel lah kan. Kalau cakap tak suka nak makan sayur, buah kan. Tak apalah, tak nak makan tak apa. Tapi masa umur 20 tahun tak nak makan. Dia dah jadi penyakit, dah terlewat. Itu sebabnya penting kita kena cegah sebelum terlambat. Dan juga stres fizikal dan mental pun boleh jadi salah satu punca badan kita jadi serabut kita panggil. So bila datangnya stres, kita akan ada banyak radikal bebas dilepaskan dalam sistem badan kita lah. Radikal bebas tu adalah tenaga negatif lah yang kita tak nampak pun. Apa dia buat? Dia akan merosakkan sel-sel kita, termasuklah sel pankreas kita. Itu yang jadi badan kita kan, dia tak boleh kita bagi cekap menghasilkan insulin. Itu yang buatkan macam-macam masalah kesihatan. Jadi kadang-kadang dalam 1 tahun tu kita dapat detect 3 jenis penyakit datang sekaligus. Sebab apa? Mungkin kita punya suasana kerja, persekitaran, masalah keluarga dan sebagainya membuatkan kita dapat stres fizikal dan penat juga badan kita, mental dan fizikal. So ini boleh sebabkan kita dapat penyakit kencing manis. Sebab tu penting di zaman sekarang pun banyak kesedaran tentang psikologi lah juga untuk kita bina kehidupan yang stable lah, fikiran yang stable supaya kita dapat cegah satu masalah mental, emosi. Kedua adalah penyakit. Kalau dapat sakit ni, ya Allah, kalau bolehlah elakkanlah. Sebab apa? Mungkin sepanjang hayat. Itu je dalam fikiran semua orang sebenarnya bila dah didiagnosis ada kencing manis jenis 2. Tapi jangan putus harapan. Sebab kalau pergi web page IDF sendiri, dia bagi tahu yang kita boleh lewatkan, ataupun kita boleh reverse balik, remission balik, kita boleh kita perbaiki balik kencing manis jenis 2 ni sebenarnya. Tak susah. Just ada cara ni. Dan punca kencing manis jenis 2 bagi wanita adalah kita mengandung lebih daripada seorang. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, tiba-tiba anak ketiga sangkut ada kencing manis. Anak keempat sangkut ada kencing manis dan melahirkan maknya terus kencing manis. Itu pun biasa berlaku. Tu dia punca kencing manis. Dan macam mana nak elakkan? Adakah berhenti beranak? Tidak, jaga pemakanan. Sebab apa? Kadang setengah individu dia punya keluarga memang ada budaya anak ramai, mana kita tahu kan. Kita takkanlah sebabkan mengandung dan sanggup kencing manis, kita panggil gestational diabetes, tak perlu beranak akan datang. Dan seterusnya, sebenarnya bila kencing manis apa berlaku kat dalam badan kita? Itu biasanya orang akan tanyalah. Pertama adalah bagaimana dia bermula. Yang adalah kita makan makanan tinggi kanji atau gula. Kanji berkanji tu macam mana? Nasi, roti, minuman manis, minuman dalam botol, dalam tin tu semua ada gula. Industri memang separuh daripada minuman tu adalah gula sebenarnya. So itu memang kita panggil dah budaya industri lah. Dan mereka nak untung. Jadi dia kena ada rasa manis. Manis tu adalah satu kita panggil yang baik, dan ianya memberi rasa nikmat lah. Seronok je bila kita makan sesuatu yang manis kan. Jadi bila kita dah makan benda-benda macam ni, karbohidrat masuk dekat dalam perut kita, atau gula tadi. So kalau gula dia dah terus adalah glukos. Kalau karbohidrat dia akan dipecahkan menjadi glukos. Kalau fruktos pun dia akan pecahkan jadi sukros dan glukos. So contoh kita makan buah kan, so, kenapa setengah orang individu kecil manis tak boleh makan buah yang kita blender direct? Sebab apa? Kita dah pecahkan dia punya fruktos tadi. Kita dah blend dia, kita dah serat dia, kita dah pecahkan semua. Dia punya kadar kandungan gula buah tadi jadi tinggi tiba-tiba. Itu sebab bila kita minum jus buah-buahan blender bagi individu kencing manis, dia akan terus naik kita punya
bacaan kencing manis. Sebab tu kalau boleh elakkanlah. Okay. Dan juga karbohidrat akan dipecahkan menjadi glukos. Glukos masuk darah. Okay. Tapi pankreas tak boleh nak bebaskan insulin yang diperlukan untuk kita tukarkan gula dalam darah kita. Apa yang berlaku adalah glukos ni, gula tadi dia duduk je dekat dalam saluran darah kita. Okay, dia punya cycle melekat pada kita punya RBC atau red blood cells adalah 3 bulan. Okay, sebab tu kita kena buat AIC atau HbA1c check 3 bulan sekali, nak tengok ada perubahan tak, ada kurang tak. Okay. Sebab dia akan attach gula tu dekat kita punya red blood cells lah atau darah merah kita. Okay. Lepas tu badan kita bila dah banyak sangat gula dalam darah kita, dia akan buat macam-macam cara untuk buang glukos ataupun gula berlebihan tadi. Dia akan buatkan kita keluar sim. Okay. Contoh simptom yang common yang biasanya berlaku adalah kehilangan berat badan mendadak. Penat, letih, tak payah cakap macam mana. Memang letih, keletihan lah. Lepas tu rasa haus yang melampau. Lepas tu kerap buang air kecil dan sebagainya. Macam-macam cara badan kita nak buat untuk buang gula tadi. Tapi tak boleh. Itu sebabnya kita terus perlu ambil ubat, cucuk insulin dan sebagainya. So itu adalah masalah yang berlaku lah. Ya. Dan antara simptom yang kita dapat bila kita menghidap kencing manis jenis 2, biasanya simptom ni berlaku baru kita pergi hospital. Macam itulah baru kita sedar kita ada kencing manis jenis 2. Tapi untuk anda yang ada dalam Zoom malam ni, 30 orang ni, kita galakkan anda untuk ambil berat tentang masalah ini. Okay, check diri sendiri. Okay, semak ahli keluarga yang ada buat aduan atau mengadu pasal hal-hal sebeginilah. Antaranya adalah kerap kencing sampai malam pun kena bangun pergi toilet kencing. Okay, itu tanda awal juga. Okay, lepas tu haus. Okay, kehausan. Sentiasa nak minum air. Itu pun tanda kencing manis jenis 2. Okay, lepas tu dia akan rasa lapar. Kerap lapar, tak boleh tak makan dan sebagainya. Okay, letih. Memang bateri low lah orang panggil. Okay, dan juga penglihatan kabur, frequent infection, okay, mudah terkena jangkitan, terutama jangkitan kulit. Okay, kalau lelaki kita ada masalah, kita panggil lelaki lah, kat situ, erectile dysfunction, okay. Macam kita panggil mati pucuk jugalah, okay. Dan juga kita akan rasa sakit, okay, ataupun rasa kebas-kebas pada tangan dan kaki. Okay, itu antara simptom kencing manis jenis 2. Kalau ada kebanyakan simptom ni, terus pergi buat check up dekat klinik, buat HbA1c check untuk confirm kan ada kencing manis ke tak. Okay. Dan juga faktor risiko kencing manis jenis 2. Maksudnya kalau kita ada simptom tadi ditambah dengan keadaan kesihatan kita sekarang ni, ini apa yang dilistkan dalam ni bermaksud memang confirm lah, okay? Ataupun ini yang buatkan kita lagi cepat dapat kencing manis jenis 2. Pertama adalah sejarah keluarga yang ada kencing manis. Kalau ada ahli keluarga ada kencing manis, mak, ayah, nenek, atuk, adik-beradik, pakcik-makcik, kita ada kebaran kalian besar menghadap kencing manis, dan simptom tadi jangan diabaikan. Terus ambil berat dan terus pergi ke klinik terdekat untuk buat check up. Lepas tu overweight atau obesity, ni faktor utama juga sebenarnya. Okay? Kalau ada overweight atau obesity bertahun-tahun, okay, tak boleh nak turun berat badan dan sebagainya, terus buat check up. Okay, lagi-lagi kalau ada simptom. Lepas tu untuk wanita, kalau dia ada PCOS, ni berkaitan hormon, okay, pun boleh menyebabkan kita mengalami kencing manis jenis 2. Okay, kita ada aktiviti yang kita panggil diam, physical inactivity, kita tak ada aktiviti bekerja berpeluh dan sebagainya, itu pun salah satu faktor risiko sebenarnya kalau duduk saja kan. Okay. Dan juga umur makin meningkat, memang cenderung kepada masalah kencing manis, dan seharusnya penyakit kencing manis jenis 2 ni, okay, dia menyerang pada usia kita memang dah lanjut dah 70-an, 80-an, tapi disebabkan zaman sekarang yang masih lah yang makin maju, dia buatkan penyakit ini menyerang manusia di usia lebih muda. Iaitu seawal usia 20-an lagi dah ada individu yang diserang kencing manis. Okay? Dan seterusnya adalah tekanan darah tinggi. Kalau ada masalah darah tinggi, dia ada simptom tadi, itu tanda-tanda dia juga. Okay? Jangan abaikan. Okay? Dan apa beza jenis 1 dan jenis 2? Okay? So kalau jenis 1 tak ada ubat.
tak boleh dicegah. Memang dah takdir lah kita cakap. Okay. Tapi kalau kita tak nak anak kita dapat jenis satu kencing manis, kita ubah dulu sekarang. Kita ubah diri kita sekarang, cuba sampai tahap remission, cuba jaga makan, jaga lifestyle, okay, jaga segala aspek yang boleh menyebabkan kencing manis. Okay, itu topik kita malam ni. Okay, dan mungkin kencing manis jenis satu boleh dielakkan di dalam keturunan kita, iaitu ke anak, cucu dan sebagainya. Okay. Dan juga untuk jenis dua, dia boleh dielakkan. Okay. Dengan cara kita ubah gaya hidup. Okay. Dah terang benderang cakap boleh kita elakkan. Okay. So punca biasanya penuaan lah. Badan kita makin tua memang dia akan menyusut kita punya kita panggil kita punya kecekapan untuk menghasilkan insulin. Tetapi bagaimana pula dengan orang yang usia dia muda? Di awal 30-an dah ada kencing manis. Okay? Macam mana nak bantu? Adakah dia dah cepat tua? Sebenarnya dalam umur 30-an, okay, masih kira muda lagi, badan kita boleh lagi menyembuhkan diri dia sendiri dari dalam. Okay, jadi segala masalah kesihatan kita, kalau kita panggil buat rawatan secara natural, okay, secara semula jadi, makan sihat, okay, kita ubah gaya hidup, pergi bersenam, selama ni tak bersenam, dia akan membantu masalah di dalam badan, okay, dan boleh ke tahap remission. Okay, macam mana kita boleh mencegah kencing manis jenis tu? Itu soalan. Okay, mudah je. Tadi kita dah cakap, kita perlu ubah lifestyle kita, kehidupan kita dari macam-macam aspek. Okay. Daripada kalau kita tahu bila kita tidak kencing manis, antara punca dia adalah kita mengalami masalah kegemukan, kita turun berat badan. Okay. Atau puncanya adalah kita suka makan makanan tak sihat, tukar kepada makanan sihat. Okay. Ataupun kita panggil ada darah tinggi. Okay. Kita kawal darah tinggi kita dengan ubah macam mana juga gaya hidup dan makan juga. Okay. Dan juga kalau kita merokok, okay, kita tinggalkan rokok terus. Okay, kalau kita suka minum alkohol, kita tinggalkan alkohol terus. Okay, ini akan membantu mengurangkan masalah kencing manis. Okay, dalam topik kita macam mana kita nak cegah daripada dapat langsung kencing manis jenis 2. Apa kita perlu buat? Sebab apa? Mak saya, ayah saya ada kencing manis. Tapi macam mana saya nak elakkan? Okay, saya umur dah 30-an ni. Itu persoalan dia kadang-kadang kan. Okay, so apa perlu saya buat untuk saya cegah kencing manis jenis 2? Okay, okay. So ataupun lewatkan lah. Kita cakap lewatkan. Sebab kencing manis ni penyakit orang tua sebenarnya. Bukan penyakit orang muda. Itu dia mindset yang kena betulkan lah. Tak sepatutnya kita dapat pada usia muda. Okay. Jadi kalau kita dapat pada usia muda, kita boleh perbaiki. Okay. So, yang pertama, 10 cara mencegah kencing manis jenis 2. Okay. So, yang pertama adalah kita start daripada hari ni, kita ubah gaya makan. Makan makanan yang seimbang. Okay. So, kedua, termasuklah bijirin penuh, buah dan sayur. Okay. So jangan skip. So kita belum ada kencing manis ni. Ya, dia punya topik adalah kita belum ada kencing manis ni. Tapi kita rasa dengan situasi mak ayah kita, ada family kita meninggal sebab kencing manis, kita takut kita dapat kencing manis. Bila kita perlu start pula untuk ubah, untuk guna 10 cara mencegah ni adalah pada awal usia, pada remaja lagi, 15 tahun, start, okay. Ataupun mungkin lewat sikit bagi mereka yang tak nampak lagi jalan kan, dia mungkin perlu 18 tahun ke atas start. Start seawal mungkin, okay, untuk mencegahnya. Okay, tapi ingat satu lagi aspek ataupun risiko adalah genetik. Yang boleh tarik kita dapat kencing manis juga. Kalau dah ada genetik kita, tak boleh buat apalah, itu dia. Okay, tapi kalau masih dikira kencing manis jenis 2, kita boleh remission kan. Okay, so yang ketiga, cara nak cegah. Okay, kita kurangkan pengambilan makanan berlemak. Okay. Sebenarnya ramai juga rakyat Malaysia lah yang dah ada kesedaran sebeginilah. Okay. Mereka kurangkan pengambilan kita panggil makanan bergoreng, santan, okay, apa lagi? Trans fat, okay, semua kebanyakan rakyat Malaysia dah pekarkan perkara ini. Okay, ini salah satu aspek yang baik juga. Okay, termasuklah isu memboikot yang berlaku sekarang kan.
Okay, bayangkan kalau berterusan anda boycott, kita panggil premis-premis makanan segera ni, mungkin dalam 1-2 bulan ni kebanyakan kita kurang pergi hospital atau klinik. Okay. Sebab apa? Kita skip makan makanan tak sihat atau makanan segera. Itu adalah satu perkara yang positif. Saya cakap sebab memang minyak, makanan tinggi garam, nombor 4 makanan tinggi garam, okay, makanan tinggi pengawet, warna perasa dan sebagainya. Ini semua makanan junk food ataupun fast food tu adalah penyumbang kepada penyakit zaman sekarang. Okay. So kalau kita tinggal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tengok nanti kebanyakan rakyat Malaysia memang akan kurang pergi klinik agaknya. Okay. Dan juga nombor 5, cara nak cegah adalah kita makan tinggi serat. Okay. So untuk nombor 4 tadi, kurangkan garam ataupun beralih kepada garam yang lebih baik. Contoh garam bukit, okay, garam buluh dan sebagainya lah. Okay, garam yang lebih sihat. Okay. Dan juga nombor 5, makanan tinggi serat, apa dia? Adalah daripada buah-buahan dan sayuran. Banyakkan pengambilan buah-buahan dan sayuran sepanjang hari. Okay, sebab bila kita makan makanan tinggi lemak, kita makan makanan yang ada, kita panggil minyak, okay, kita makan makanan penuh dengan karbohidrat tadi, okay, kita nak dia cepat keluar daripada sistem badan kita kena masukkan serat. Serat tu dia macam benang-benang halus lah yang mengikat dan menggumpal makanan kita dan dibawa turun menjadi kedubur untuk dibuang dengan segera. Dan sayuran mudah dia pergi toilet, dia buang. Okay. Dia punya kadar penyerapan gula tu ke dalam sistem darah kita akan dilewatkan. Sebab apa? Makanan yang lalu kat perut kita dia bye-bye. Sempat kita serap gula lebih tadi. Itu. Walaupun gula itu adalah penting sebagai tenaga. Nombor 6, macam mana nak cegah kencing manis? Okay. Elak rokok, elak alkohol. Kalau boleh skip, buang terus. Okay. Sebab dia akan buatkan banyak masalah stres dalaman lah maksudnya. Okay. Berlaku, radikal bebas dihasilkan dengan lebih banyak dan itu akan merosakkan pankreas kita, punca kita panggil atau tempat kita hasilkan kita panggil insulin lah. Okay, dan juga dapatkan tidur secukupnya. Penting tidur sebenarnya. Okay, tak cukup tidur itu akan buatkan kita stres. Okay, badan kita tak dapat memperbaiki dalaman dia sendiri sebab bila kita tidur sahaja adalah tempoh yang kita peruntukkan untuk badan kita memulihkan diri kita sendiri. Okay, contohnya dia akan pulihkan luka kita. Okay, dia akan pulihkan cala-cala tangan kita. Okay, dia akan perbaiki masalah dalaman kita, okay, menghasilkan sel baru dan sebagainya adalah berlaku pada ketika kita tidur. Okay. Betul, elakkan makanan tinggi gula, of course. Okay. Makanan yang memang penyumbang utama lah kencing manis adalah gula. Elakkan, okay. Dan ubah kepada makanan daripada sumber semula jadi, iaitu buah-buahan, sayuran pun ada gula sebenarnya. Okay. Tak perlu dah tambah gula, dia ada natural sugar dipanggil. Okay. Dan juga seterusnya bersenam. Okay. Jangan skip bersenam lah kalau boleh seminggu sekali at least. Okay. Untuk pastikan badan kita bekerja dengan normal. Okay. Dan juga paling penting cek kaki kita sekiranya ada luka dekat ibu jari ke tapak kaki ke, kalau kita tengok ataupun kita tahu ada luka lah. Okay, mungkin terlanggar bucu yang tajam jadi luka. Luka tu pula lambat sembuh. Tiba-tiba bertukar color kulit. Tadi yang daripada kemerahan dia jadi warna kekuningan dan sebagainya kan. Okay, daripada luar dia bergaris saja dia jadi berlubang pula. Okay, tu paling penting. Okay. So kalau kita tahu kita memang ada risiko ada kencing manis dan kita abaikan luka kat kaki ni, okay, kita mungkin terlewat mendapatkan rawatan. Okay, itu 10 cara mencegah kencing manis jenis tu. Okay, Hanifah Orman cakap dia nak masuk tidur dulu. Okay tak? So terima kasih atas perkongsian, nampak sangat agresif dalam kita punya topik malam ni. Okay. Dan juga seterusnya, adakah anda dalam laluan kencing manis? Okey. Yang mana kita sebenarnya dekat mana? Okey. Kita trending ke? Okey. Blood sugar kita dia menjurus kepada kencing manis atau pre-diabetes. Pre itu belum kencing manis, okey, tapi dekat early stage, tingkat awal. Okey. Ataupun kencing manis. Okey. So, ini semua penting untuk kita faham okey. Dan juga penting untuk kita confirmkan sekiranya kita rasa mungkin kita dalam fasa pre-diabetes. Okay, kita punya bacaan AIC, okay, atau HbA1c itu adalah penentu bahawa kita ada kencing manis atau tak. Okay. So kalau kita individu sihat, seharusnya bacaan HbA1c kita adalah 5. Okay.
Kalau 5 dan ke bawah sekitar gitulah. Okay. Kalau pre-diabetes lebih kurang 5.7 hingga 6.4 dan kecil manis 6.4 ke atas confirm sudah. Okay. So itu dia. Dan juga untuk kita panggil bacaan. Bacaan gula dalam darah masa perut kosong dan secara rawak kita cek. Kalau kita cek, okay, tahap gula kita melebihi 7.8 secara rawak lah. Okay. Baru lepas makan malam ni tiba-tiba saya ambil cek kencing manis saya nak cek. Okay. Didapati adalah kencing manis saya bacaan dia 9. Okay. Itu mungkin dah pre-diabetes. Okay. So kalau kita cek masa pagi-pagi sebelum kita makan apa-apa, okay, dia punya bacaan seharusnya 3.9 hingga 5.5 untuk normal. Okay. Kencing manis biasanya 7 ke atas confirm. Okay. Untuk pre-diabetes boleh jadi 6.9. Okay. Ke 7. Okay. 6.5 ke 7 gitulah pre-diabetes. Okay. 5.6 ke atas dan sebagainya. Dan juga bila dah ada kencing manis, kita perlu kawal dia. Inilah yang kita tengok setiap kali kadang-kadang. Okay. So, dia seharusnya lah. Okay, kita punya range bacaan kita ada sekitar 6.3 ke bawah. Okay. Kalau dia naik pergi 8, baiklah kira. Okay. So baiklah kira kita kira terkawal lah. Okay. 10 masih terkawal lah. Okay. Kalau dapat 6.3, dah ada kita panggil kemungkinan besar kita boleh reverse balik kencing manis tu. Okay. So kalau kita kekalkan bacaan sekitar 6.3 ke bawah, okay, dalam 1 tahun, iaitu kita cek 3 kali AIC, kita boleh dapat remission sebenarnya. Okay. Maksudnya HbA1c kita pun dah cantik, kencing manis pagi-pagi, petang, malam nampak lebih cantik terkawal. Okay. Dalam sekitar 10 ke bawah. Okay. Pagi-pagi bangun pun dah 6.3, 4. Dah kira okay. Okay. Kalau kencing manis kita 11 dan ke atas, kita perlu tindakan. Jangan dia lakukan sesuatu. Itulah malam ni, okay, SNE kita ada sesuatu yang untuk kita bantu dari segi mengawal gula dalam darah dengan lebih cekap. Okay. Di sebalik kita mencegah jugalah dengan cara kita buat check up kaki sebagainya tadi. Okay. So, untuk individu sihat, individu kencing manis, dua-dua kena ada produk ni lah. Okay. Sebab apa? Dia sesuai untuk orang yang tak ada kencing manis lagi. Okay. Dan juga orang yang memang dah ada kencing manis. 2 dalam 1. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, Pensulin telah mendapat anugerah Health and Wellness Brand Awards tahun 2019. Sangat bagus produk ni, cuma ramai je. Belum kita share-share kat luar sana, bagi jiran ke, bagi saudara mara ke. Cuba kalau ada stok kat rumah, beri saja sebab ianya memang sangat membantu, sehingga mendapat anugerah kerana keberkesanan dia memberikan kepuasan kepada pelanggan. Okay. Awards kita lah Health and Wellness Brand Awards. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, 100% semula jadi dengan pattern. Okay, pattern maksudnya ada kajian. Dan juga dia ada FDA approved. Okay. Trusted brand since 2017. Okay. Dan juga kita ada money back guarantee untuk produk ni. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, apa kat dalamnya adalah ini dia je. Yang anda nampak kat sini dalam gambar tu. Semuanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sangat asli, sangat semula jadi. Okay, yang uniknya adalah proses dia. Kita nak dapatkan peptida pria yang merupakan sumber utama untuk kawal kencing manis, iaitu peptida pria dia. Kita hanya dapatkan daripada biji dengan kulit je. Okay, nak dapatkan ekstrak dia tu, kita perlukan 320 kilo pria, baru kita boleh dapat 1 kilo ekstrak dia. Okay. Jadi ini adalah industri yang sangat besar, industri yang mempunyai kecekapan pakar yang tinggi dalam menghasilkan produk kawalan kencing manis atau kawalan gula dalam darah yang tinggi. Okay. Sebab bukannya semua kilang boleh hasilkan ekstrak yang bagus. Okay. Kilang kita boleh buat daripada 320 kilo buah peri, kita jadi 1 kilo je. Kita perlukan hanya biji dan kulit tadi. Okay. Mekanisme jelas, kita tak ada guna bahan-bahan terlarang. Okay. Kita tak ada guna bahan kimia dan sebagainya untuk ekstrak. Okay. Bahagian okay. Fungsi dia seperti insulin. Okay. Atau kita boleh gelar dia oral insulin. Okay. Kalau insulin anda cucuk baru berfungsi. Tapi untuk pensulin kita minum saja dah ada. Mana kita akan pakai gula, bukan flush gula ya. Kita pakai gula tadi. Itu sebabnya bila anda minum pensulin,
Okey, bagi pengidap kecil manis, selama ni rasa letih, rasa penat, tiba-tiba minum pensulin kan, tiba-tiba bertenaga, itu adalah fungsi pensulin. Dia tarik balik gula masuk dalam sel kita untuk bekerja, untuk bagi tenaga. Kita tiba-tiba cerah mata kita. Selama ni kita rasa lesu je kan. Okey, itu adalah perkara yang baik. Maksudnya badan kita dah berfungsi secara normal. Okey, dan juga untuk kita punya pattern ni, peptida peria tadi, bahan utama dalam pensulin peria. Kita ada macam-macam pattern luar negara, tapi kita ada Jepun, Eropah, Amerika dan sebagainya. Yang mana ianya membantu mengguna pakai gula dalam badan kita dengan bawa masuk dia ke dalam, bukan dia flush keluar. Dan juga untuk pengetahuan, produk ni juga pernah memenangi anugerah-anugerah di peringkat global. Ni antaranya lah. Kita ada macam-macam anugerah di peringkat global untuk inovasi produk-produk terbaru terkini yang sesuai untuk masalah-masalah kesihatan dan juga daripada segi pelbagai aspek kehidupan lah. Dan juga ini adalah pakar pengkaji dan pembangunan produk peptida peria kita, iaitu Profesor Ho, dari University of Medical Science, Vice President of Chinese Medical College. Dan juga kita ada 20 tahun pengalaman, lebih daripada itulah sebab kita daripada 2000 pengalaman dalam international manufacturers, iaitu daripada Dr. Wong dan juga Dr. Shu, dengan pengalaman dekat 15 tahun lah, kalau ikutkan sehingga ke hari ini, dalam produk business development dan planning. Fungsi pensulin ni mudah, dia bantu cegah kencing manis, dia bantu kawal gula dalam darah. Kalau dia tak diperlukan, dia akan keluar macam itulah. Itu adalah produk semula jadi. Kita akan tinggalkan kesan pada buah pinggang, kita akan tinggalkan kesan pada hati kita. Sebab apa? Dia 100% adalah natural. So dia turunkan gula dalam darah sehingga 53% pada 2 jam pertama lepas kita minum pensulin. Contoh bacaan kita sekarang adalah 14. So kita minum pensulin, lepas tu dia akan 2 jam kemudian dia akan turun jadi hampir separuh. Sehingga 53%, lebih kurang 7 gitu. Dan juga dia membantu menurunkan bacaan HbA1c, 38%. So ini adalah HbA1c ni kita kena kontrol dia, jangan turun mendadak. Jangan naik mendadak, sorry. Kalau bila dia naik satu langkah daripada 8 pergi 9, maksudnya dah time tu kita ada macam-macam lagi masalah komplikasi lain yang boleh keluar. So menurunkan lemak badan, mencegah kenaikan berat badan yang berkaitan dengan kegemukan mungkin punca utama dia ke. Kalau anda ada masalah-masalah berat badan berlebihan, tak ada, kita panggil niat nak pergi exercise ke, nak turun berat badan mendadak ke, boleh minum pensulin. Santai-santai, dia tahu-tahu ianya terkawal. Dan juga menurunkan kolesterol yang mungkin berkaitan dengan tekanan darah tinggi, menurunkan triglycerida, salah satu kolesterol pun dia berkaitan dengan darah tinggi. Dan juga sebenarnya fungsi dia memperbaiki, kita panggil komplikasi kencing manis, yang mana bila start minum anda akan nampak duka kencing manis tu semakin tutup. Kita punya sel tadi yang nampak kehitaman kulit kita dekat kaki kan, dia akan berubah color jadi lebih cerah, jadi normal balik. Itu antara manfaat. So ianya sebenarnya adalah membantu 4 tinggi juga. Darah tinggi, kencing manis tinggi, gula tinggi, asid urik tinggi. So dan juga ia melindungi dan mencegah kerosakan hati. Ini dia, kolesterol tinggi, darah tinggi. Mencegah komplikasi kencing manis, berkaitan dengan retinopati, neuropati. Itu mungkin anda mengalaminya sekarang ataupun anda takut bahawa kencing manis boleh mendapat penyakit-penyakit sebegini, boleh start memakan pensulin. Dan siapa boleh amalkan? Semua orang boleh amalkan. Seawal usia 8 tahun ke atas. Sebabkan ada juga kebimbangan lah dan juga kesedaran lah daripada ibu-ibu bapa kan, yang mana anak mengidap kencing manis jenis 1, tak ada masalah nak ambil pensulin. Kita hanya membantu mengawal, tapi keadaan dia adalah disebabkan genetik. So jadi bila dia ambil untuk kencing manis jenis 1, dia tak dapat hasil macam kencing manis jenis 2, itu adalah dijangka. Sebab apa? Bila jenis 2 memang dia akan dibawa, memang kita akan membantulah lebih lanjut. So saya pun dah sampai ke penghujungnya. Untuk pengetahuan anda, ianya juga mempunyai kelulusan KKM. Dengan nombor MAL 2010608 boleh cek dekat phase 3 plus bpfk.gov.my. Cara semakan, product registration number, masukkan KKM number bermula dengan MAM search dan auto pop up keluar. So